Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Syazwan bin Jonid dan Jurubahasa Isyarat Puan Fadimatul Zahra binti Osman dari SK Putrajaya Presin 181. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan sebuah program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau dikenali sebagai KPM Perkasaku pada 30 Ogos 2021. Program ini telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. KPM Perkasaku memberi fokus yang menyeluruh dalam usaha KPM memulihkan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran mereka. Dalam sesi wacana ilmu kali ini, kita akan kongsikan informasi mengenai salah satu inisiatif di bawah KPM Perkasaku, iaitu pemugaran literasi dan numerasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semenjak tahun 2020, dunia telah digegarkan dengan ancaman COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP yang telah kita lalui mulai 18 Mac 2020 sehingga kini merupakan satu suasana di luar kebiasaan dan ia memberi implikasi besar terhadap sistem persekolahan, khususnya terhadap rutin pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah. Sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid, guru-guru telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Literasi dan numerasi merupakan kemahiran asas yang sangat penting dalam pembelajaran murid. Penguasaan kemahiran asas ini membolehkan murid mengikuti pembelajaran dengan optimum dan bersaing secara sihat di dalam bilik darjah. Namun, melihat kepada situasi semasa, timbul kerisauan apabila murid-murid tahap 1 tidak dapat diberi pendidikan secara bersemuka untuk mengukuh dan memantapkan lagi kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Kenyataan ini juga disokong dengan laporan dan artikel dalam negara dan juga antarabangsa yang menyatakan bahawa aspek penguasaan literasi dan numerasi murid akan terjejas lantaran murid tidak dapat hadir ke sekolah untuk belajar secara bersemuka dengan guru. Sehubungan dengan itu, KPM telah memperkenalkan program pemugaran literasi dan numerasi bagi menyokong murid, guru serta ibu bapa dalam mengukuhkan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Apakah yang dimaksudkan dengan pemugaran literasi dan numerasi ini? Sama-sama kita saksikan ucapan yang akan disampaikan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Tuan Haji Azman bin Haji Adnan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Perkasaku ini juga telah merangka strategi untuk memperkukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi murid-murid kita. Jadi, program literasi, pemugaran literasi dan numerasi ini akan kita laksanakan kepada murid tahap 1, iaitu untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Khususnya kepada murid-murid yang belum menguasai literasi dan numerasi kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi objektif pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini khususnya untuk murid-murid tahap 1 ini adalah untuk memastikan murid-murid ini dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Keduanya, kita mengharapkan mereka ini akan dapat mengikuti PDP atau PDPR yang bersesuaianlah dengan tahap keupayaan mereka. Dan yang ketiga, mereka dapat meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang seterusnya. Jadi modul literasi dan numerasi yang telah disediakan oleh KPM adalah terdiri daripada 3 modul, iaitu pertama modul asas literasi dalam bahasa Melayu, yang kedua modul asas numerasi besi bahasa Melayu dan yang ketiga modul asas numerasi besi bahasa Inggeris. Jadi pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini akan dilaksanakan sebaik saja modul ini diterima oleh pihak sekolah dan juga diterima oleh murid-murid yang terlibat. Melalui pemugaran ini, KPM mengharapkan penguasaan murid-murid terhadap kemahiran asas literasi dan numerasi ini akan dapat ditingkatkan insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang saya jelaskan tadi adalah berupa beberapa strategi yang dicadangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh seperti yang saya sebutkan. Selain daripada itu, KPM juga melihat aspek pentaksiran, khususnya pentaksiran bilik darjah atau PBD yang perlu diberikan pengukuhan. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan komponen penting dalam PDP atau PDPR murid. PBD merupakan proses berterusan untuk mendapatkan maklumat bagi mengetahui perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian anak-anak murid kita. Kita pun sedia maklum bahawa PBD ini dilaksanakan sama ada secara pemerhatian, penulisan atau lisan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah bersama-sama mendengar ucapan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Tuan Haji Azman bin Haji Adnan mengenai program pemugaran literasi dan numerasi sebentar tadi. Kemahiran literasi dan numerasi penting dalam membantu murid meningkatkan pencapaian pembelajaran pada peringkat seterusnya. Kemahiran literasi dan numerasi merupakan satu keperluan untuk dikuasai supaya pembelajaran di sekolah rendah menjadi lebih lancar. Malah, dengan kesedaran tentang kepentingan penguasaan kemahiran literasi dan numerasi di kalangan murid, kita boleh mewujudkan negara yang celik ilmu dan seterusnya mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Semoga dengan ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi oleh Tuan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum dapat memberi gambaran awal kepada kita semua apakah yang dihasratkan melalui program ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita saksikan penerangan yang lebih terperinci mengenai program pemugaran literasi dan numerasi. Sama-sama kita saksikan.
Begitulah penerangan yang telah disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum mengenai pemugaran literasi dan numerasi. Bagi menyokong usaha membantu murid tahap 1 yang masih belum menguasai literasi dan numerasi serta terkesan akibat PKP, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan program pemugaran literasi dan numerasi. Program ini merupakan satu strategi untuk memperkukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid. Bahagian pembangunan kurikulum telah menyediakan kit pemugaran literasi dan numerasi yang mengandungi panduan umum pemugaran literasi dan numerasi, modul asas literasi bahasa Melayu, modul asas numerasi versi bahasa Melayu dan modul asas numerasi versi bahasa Inggeris. Kit yang dihasilkan ini akan diedarkan kepada semua guru dan murid. Melalui kit pemugaran literasi dan numerasi, guru dapat membantu murid memaksimumkan tahap penguasaan literasi dan numerasi secara berterusan serta membolehkan guru melakukan tindakan susulan bagi mempertingkatkan keupayaan murid. Penghasilan kit pemugaran literasi dan numerasi ini diharapkan dapat memberi impak yang positif terhadap penguasaan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu usaha yang dirangka oleh KPM memerlukan kefahaman dan kerjasama yang jitu daripada semua pihak. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama saksikan bagaimanakah pengoperasian pemugaran literasi dan numerasi ini di peringkat sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Jom bersama saya untuk mengetahui bagaimanakah pengoperasian program pemugaran literasi dan numerasi. Pasti semua ingin mengetahuinya. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan modul asas literasi dan numerasi. Modul-modul yang telah siap dicetak akan dihantar terus ke Pejabat Pendidikan Daerah atau ke Jabatan Pendidikan Negeri bagi negeri seperti Perlis, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan. Pegawai bertanggungjawab yang telah dilantik di JPN dan PPD akan menerima modul yang dihantar serta merekodkan penerimaan. Seterusnya, mereka akan memaklumkan kepada pihak sekolah untuk hadir mengambil modul-modul tersebut di JPN atau PPD berkaitan. Pegawai bertanggungjawab juga perlu memberikan taklimat kepada guru besar dan guru pemulihan khas yang akan mengendalikan program pemugaran literasi dan numerasi ini. Bagi sekolah yang tidak mempunyai guru pemulihan khas, pentadbir boleh melantik guru bahasa Melayu atau matematik untuk mengendalikan program ini. Pihak sekolah perlu membuat penetapan KPI yang perlu dicapai bagi program pemugaran literasi dan numerasi ini. KPI yang telah ditetapkan untuk program ini adalah peratus murid yang telah menguasai literasi atau numerasi setelah diberi intervensi oleh guru. Manakala, status KPI semasa akan dilaporkan apabila murid telah melaksana ujian pelepasan nanti. Pihak sekolah perlu menyampaikan pelaksanaan program ini kepada semua ibu bapa atau penjaga yang terlibat dengan menggunakan sebarang medium yang bersesuaian. Di samping itu, pihak sekolah juga perlu mengaturkan proses pengedaran modul kepada murid dengan mematuhi SOP keselamatan yang telah ditetapkan. Ibu bapa penjaga akan hadir ke sekolah untuk mengambil modul berkaitan bagi kegunaan PDP atau PDPR anak-anak mereka. Sekiranya ibu bapa atau penjaga menghadapi kesukaran untuk mengambil modul tersebut, silalah berhubung dengan pihak sekolah agar dapat diaturkan pengedaran modul tersebut kepada murid. Guru melaksanakan PDP atau PDPR dengan menggunakan modul literasi dan numerasi yang telah disediakan.
Guru juga boleh menggunakan bahan sokongan tambahan untuk mengukuhkan lagi penguasaan literasi dan numerasi murid. Manakala ibu bapa atau penjaga boleh menyokong dengan menggunakan panduan yang terdapat di dalam modul tersebut. Guru akan melaksanakan ujian pelepasan dengan menggunakan sebarang instrumen yang bersesuaian. Bagi murid yang telah menguasai literasi dan numerasi, setelah mengikuti program ini, mereka akan meneruskan pembelajaran mereka di dalam kelas mereka seperti murid-murid lain. Manakala, bagi murid yang belum menguasai, mereka akan meneruskan aktiviti pemugaran literasi dan numerasi. Guru perlu merekod penguasaan murid bagi tujuan pelaporan status KPI semasa. Apakah peranan pentadbir sekolah dalam pemugaran literasi dan numerasi? Pertama, memaklumkan pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi kepada warga sekolah dan ibu bapa. Kedua, merancang, menyelaras, melaksanakan pemantauan dan memberi sokongan berterusan kepada guru. Ketiga, memastikan guru melaksanakan PDP atau PDPR dan pentaksiran. Keempat, menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG atau Ahli Lembaga Pengelola Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS atau agensi berkaitan bagi menyokong pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi di sekolah. Apakah peranan guru dalam pemugaran literasi dan numerasi? Pertama, merancang dan melaksanakan PDP atau PDPR. Kedua, mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa. Ketiga, melaksanakan pentaksiran dari semasa ke semasa. Keempat, memastikan bahan murid mencukupi. Kelima, memantau perkembangan murid. Keenam, mengenal pasti murid yang telah bersedia untuk mengikuti PDP atau PDPR mata pelajaran di aliran perdana dan yang terakhir, melaporkan perkembangan murid kepada pihak berkepentingan. Apakah peranan ibu bapa atau penjaga dalam program pemugaran literasi dan numerasi? Pertama, mewujudkan kerjasama dengan pihak sekolah dan guru. Kedua, menyokong pembelajaran anak semasa PDP atau PDPR. Ketiga, mengadakan interaksi dua hala dengan pihak sekolah dan guru dari semasa ke semasa. Keempat, memerhati dan memberi maklumat tentang perkembangan pembelajaran anak kepada guru. Kelima, memberi bimbingan berterusan kepada anak. Itu sahaja penerangan daripada saya. Harap ianya dapat memberikan kefahaman yang diperlukan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengoperasikan program pemugaran literasi dan numerasi ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitan pemugaran literasi dan numerasi, bolehlah mendapatkan bahan tersebut di dalam repositori sumberku di pautan yang dipaparkan. Sekian, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Begitulah pengoperasian yang akan berlaku dari mula bahan dicetak, diedarkan dan dioperasikan di peringkat sekolah. Saya percaya, pasti tuan-tuan dan puan-puan tidak sabar untuk melihat kandungan modul literasi dan numerasi ini. Apakah fitur-fitur yang ingin diperkenalkan dan bagaimanakah modul ini dapat dioperasikan dan dilaksanakan oleh guru-guru kita atau ibu bapa yang ingin membantu anak-anak mengukuhkan penguasaan literasi dan numerasi mereka. Bersama-sama kita saksikan penerangan terperinci mengenai modul asas literasi bahasa Melayu yang akan disampaikan oleh Cik Nur Syazana binti Zakaria, penolong pengarah Sektor Pendidikan Khas Bahagian Pembangunan Kurikulum. Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syazwan bin Jonit selaku moderator majlis pada hari ini.
Terlebih dahulu, saya sangat mengalu-alukan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian yang hadir secara dalam talian pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi peluang untuk berkongsi maklumat kepada hadirin dan hadirat sekalian tentang kit pemugaran literasi bagi modul asas literasi bahasa Melayu. Modul asas literasi bahasa Melayu atau akronimnya ialah MALBM. Modul ini disediakan sebagai salah satu strategi untuk memperkukuh kemahiran asas literasi murid. Objektif utama pengubalan MALBM adalah untuk memastikan murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran asas literasi bahasa Melayu iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis, serta dapat mengukuhkan kemahiran literasi bahasa Melayu dalam pembelajaran seterusnya di aliran perdana. Penggunaan MALBM ini adalah disasarkan kepada murid-murid tahap 1 yang masih belum menguasai asas literasi bahasa Melayu. MALBM dapat dijadikan sebagai bahan sokongan untuk pembelajaran murid semasa sesi PDP atau PDPR. MALBM ini juga dibangunkan mengikut kesediaan dan perkembangan murid supaya murid dapat menyelesaikan aktiviti pembelajaran bergantung kepada prestasi dan kemajuan mereka. Apakah yang terdapat di dalam MALBM? MALBM mengandungi panduan pelaksanaan, 5 unit dan ulang kaji. Kemahiran asas di dalam kelima-lima unit MALBM ini merangkumi 32 kemahiran pemulihan bahasa Melayu. Guru-guru pemulihan khas atau guru-guru yang dilantik perlu merujuk buku panduan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu pemulihan khas yang diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Khas tahun 2019. Latihan ulang kaji juga disediakan di dalam MALBM ini bagi membolehkan murid untuk mengukuhkan kemahiran membaca mereka secara kendiri. Apakah kandungan yang terdapat di dalam setiap unit MALBM? Kandungan unit-unit di dalam MALBM adalah seperti berikut. Unit 1, kenal huruf. Di dalam unit 1 ini, murid-murid perlu menguasai huruf vokal, huruf kecil dan huruf besar. Unit 2, kenal suku kata. Di dalam unit 2 ini, murid-murid perlu menguasai suku kata terbuka, suku kata tertutup, suku kata digraf, suku kata diftong dan suku kata vokal berganding. Unit 3, kenal perkataan bahagian 1. Di dalam unit 3 ini, murid-murid perlu menguasai perkataan tunggal 1 suku kata dan perkataan 2 suku kata. Unit 4, kenal perkataan bahagian 2. Di dalam unit 4 ini, murid-murid perlu menguasai perkataan 3 suku kata dan perkataan khusus yang merangkumi perkataan digraf, perkataan diftong dan perkataan vokal berganding. Unit 5, bacaan ayat mudah. Di dalam unit 5 ini, murid-murid perlu menguasai kemahiran membaca ayat tunggal, ayat majmuk dan petikan cerita pendek. Modul ini juga telah menyediakan 3 set ulang kaji bagi membolehkan murid untuk membuat ulang kaji kemahiran membaca perkataan-perkataan yang telah dipelajari di dalam pembelajaran sebelum ini. Fitur-fitur yang terdapat di dalam MALBM ini merangkumi panduan khusus ibu bapa, arahan kepada murid, kod QR yang merangkumi pautan video atau audio pengajaran, contoh di setiap tugasan dan senarai semak penguasaan murid. Panduan pelaksanaan MALBM oleh guru. Pertama, persediaan guru. Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang menarik melalui pendekatan didik hibur, belajar sambil bermain, bertema, multisensori atau lain-lain pendekatan yang sesuai di dalam perancangan PDP atau PDPR dengan merujuk buku panduan PDP Bahasa Melayu Pemulihan Khas. Kedua,
pelaksanaan set induksi. Set induksi ialah set bagi memulakan sesuatu pelajaran yang melibatkan sebarang idea, pendekatan, teknik, proses, aktiviti dan sumber bagi menarik perhatian murid supaya bersedia menghadapi pelajaran. Oleh itu, guru perlu merancang set induksi yang melibatkan aktiviti senaman otak dan juga set induksi yang mempunyai berkaitan dengan pelajaran yang akan dipelajari selepas itu. Video senaman otak boleh diperolehi melalui imbasan kod QR yang disediakan di dalam MALBM. Ketiga, pelaksanaan aktiviti PDP atau PDPR. Guru perlu melaksanakan aktiviti PDP atau PDPR dengan berpusatkan murid dan bahan serta mempelbagaikan kaedah dan strategi untuk menguasai kemahiran asas literasi seperti kaedah abjad, kaedah fonetik, kaedah pandang sebut, kaedah suku kata atau apa-apa kaedah yang sesuai bergantung kepada potensi murid. Lembaran aktiviti bagi kemahiran membaca dan kemahiran menulis pada setiap unit MALBM telah disediakan. Guru boleh melaksanakan aktiviti PDP atau PDPR dengan menggabung jalinkan kemahiran membaca dan kemahiran menulis dengan cara yang kreatif dan berkesan. Keempat, penilaian. Guru perlu merekod penguasaan murid di dalam instrumen senarai semak rekod penguasaan yang disediakan di dalam MALBM. Setiap perkembangan kemajuan perlu dimaklumkan kepada murid dari semasa ke semasa bagi tujuan meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Panduan perancangan PDP atau PDPR guru. Berikut adalah panduan perancangan PDP atau PDPR guru. Guru perlu menentukan kemahiran pemulihan berdasarkan buku panduan PDP Bahasa Melayu Pemulihan Khas. Contohnya adalah seperti berikut. Kemahiran pemulihan, kemahiran 22. Perkataan KVKK, KVK. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDP atau PDPR, murid dapat pertama, mengeja 5 perkataan 2 suku kata KVKK, KVK dengan betul. Kedua, menulis 5 perkataan 2 suku kata KVKK, KVK dengan betul. Cadangan aktiviti. Cadangan aktiviti perlu diselaraskan dengan kandungan yang terdapat di dalam MALBM. Pertama, pelaksanaan set induksi. Guru perlu merancang aktiviti senaman otak dengan merujuk MALBM. Guru boleh mendapatkan video aktiviti senaman otak dengan mengimbas pautan kod QR yang terdapat di dalam MALBM. Kedua, pelaksanaan aktiviti PDP atau PDPR. Guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan menggabung jalinkan kemahiran membaca dan kemahiran menulis di dalam perancangan bagi setiap aktiviti pembelajaran. Murid tidak perlu mengetahui perkataan KVKK, KVK. Sebaliknya, murid hanya perlu tahu perkataan 2 suku kata yang dipelajari pada hari tersebut. Oleh itu, guru perlu merujuk MALBM. Ini adalah contoh helaian aktiviti perkataan 2 suku kata KVKK, KVK bagi kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang terdapat di dalam unit 3 MALBM. Ketiga, penilaian. Guru perlu menilai dan merekod penguasaan kemahiran membaca dan kemahiran menulis dengan merujuk senarai semak rekod penguasaan murid yang disediakan di dalam MALBM. Di dalam rekod penguasaan ini, guru perlu menentukan sama ada murid sudah atau belum menguasai sesuatu kemahiran. Sekiranya murid sudah menguasai kemahiran itu, guru perlu mencatat tarikh penguasaan kemahiran tersebut. Sekiranya belum, guru perlu membuat tindakan susulan
terhadap aktiviti pembelajaran murid tersebut. Senarai semak, rekod penguasaan ini juga merangkumi setiap aktiviti pembelajaran bagi kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Apakah set induksi senaman otak? Tujuan aktiviti set induksi ini adalah bagi memastikan murid lebih bersedia, fokus dan dapat menarik minat murid sebelum memulakan sesi pembelajaran. Guru, ibu bapa atau penjaga hanya perlu mengimbas kod QR yang diberikan di dalam MALBM. Langkah-langkah dan tujuan bagi setiap aktiviti senaman adalah seperti berikut. Minum air kosong dapat membantu membekalkan oksigen ke otak. Brain button dapat membantu meningkatkan tumpuan dan membantu pengaliran darah ke hemisfera kiri dan kanan otak. Cross crawl dapat membantu keupayaan koordinasi fizikal seperti koordinasi mata, kaki dan tangan. Hook ups dapat meningkatkan mood dan ketenangan serta mengurangkan kegelisahan. Thinking cap dapat meningkatkan tumpuan dan perhatian pembelajaran serta meningkatkan daya ingatan. Lazy eye meningkatkan fungsi gerakan mata untuk aktiviti membaca dan meningkatkan integrasi antara dua belah otak. Double doodle dapat meningkatkan kemahiran mengeja, menulis, mengecam simbol dan pengiraan. Bagaimana panduan pelaksanaan MALBM kepada ibu bapa atau penjaga? Pertama, memaklum aktiviti pembelajaran di rumah. Guru perlu memberi maklumat kepada ibu bapa atau penjaga tentang aktiviti pembelajaran pada hari tersebut, seperti tajuk pembelajaran atau kemahiran atau cadangan aktiviti pembelajaran atau sokongan MALBM atau lain-lain maklumat yang dapat menyokong pelaksanaan PDPR. Kedua, pendedahan penggunaan MALBM di rumah. Guru perlu memaklumkan langkah-langkah penggunaan MALBM yang perlu diketahui oleh ibu bapa atau penjaga. Guru perlu memberi pendedahan penggunaan MALBM kepada ibu bapa atau penjaga seperti membaca panduan khusus ibu bapa, mengimbas kod QR set induksi, mengimbas kod QR video pengajaran guru, membantu anak melaksanakan aktiviti pembelajaran dan membantu merekod penguasaan di dalam MALBM. Ketiga, perbincangan kemajuan murid. Guru perlu sentiasa berbincang tentang perkembangan kemajuan murid bersama ibu bapa atau penjaga dari semasa ke semasa. Guru perlu menggalakkan ibu bapa atau penjaga untuk memaklumkan perkembangan kemajuan anak mereka berdasarkan rekod penguasaan di dalam MALBM bagi memudahkan guru untuk membuat tindakan susulan bagi perancangan sesi PDP atau PDPR seterusnya. Sebagai penutup perkongsian saya pada hari ini adalah diharapkan penggunaan MALBM ini dapat dijadikan sebagai bahan sokongan pembelajaran kepada murid-murid tahap 1 semasa sesi PDP atau PDPR bagi mengukuhkan penguasaan kemahiran asas literasi bahasa Melayu murid. Semua pihak termasuk JPN, PPD, guru dan ibu bapa atau penjaga perlu memberi sokongan penuh terhadap pelaksanaan pemugaran literasi melalui penggunaan MALBM ini kepada murid-murid tahap 1 agar murid dapat meneruskan pengukuhan kemahiran literasi bahasa Melayu dalam pembelajaran seterusnya di aliran perdana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Cik Syazana atas penerangan yang telah diberikan.
Seterusnya, sama-sama kita saksikan penerangan terperinci mengenai modul asas numerasi yang akan disampaikan oleh Puan Rabiatul Nazuhah binti Muhammad, penolong pengarah Sektor Sains dan Matematik, bahagian Pembangunan Kurikulum. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebentar tadi, kita telah mendengar penerangan berkaitan modul asas literasi Bahasa Melayu. Sekarang, saya akan menerangkan berkaitan modul asas numerasi pula. Modul asas numerasi disediakan dalam dua versi bahasa, iaitu modul asas numerasi versi Bahasa Melayu dan modul asas numerasi versi Bahasa Inggeris bagi kegunaan program DLP, iaitu Dual Language Program. Bagaimana dengan versi Bahasa Cina dan Bahasa Tamil? Jangan risau, versi Bahasa Cina dan Bahasa Tamil bagi kegunaan murid-murid di SJKC dan SJKT sedang dibangunkan. Objektif penghasilan modul asas numerasi ini adalah agar murid dapat melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah, mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian dan mengukuhkan kemahiran numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Modul asas numerasi dihasilkan bagi membantu murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran asas numerasi. Terdapat 14 unit dalam modul asas numerasi yang merangkumi 22 kemahiran pemulihan matematik bermula dari tajuk konsep nombor sehingga tajuk masa dan waktu. Terdapat beberapa fitur dalam modul asas numerasi. Yang pertama, panduan guru dan ibu bapa. Yang kedua, kod QR. Ketiga, arahan kepada murid. Keempat, nota kepada ibu bapa. Yang kelima, contoh bagi setiap aktiviti atau latihan. Dan yang keenam, status penguasaan murid. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan setiap fitur yang ada dalam modul asas numerasi ini. Fitur yang pertama ialah panduan kepada guru dan ibu bapa. Panduan kepada guru dan ibu bapa disediakan pada helaian pertama bagi setiap unit. Panduan ini boleh digunakan oleh guru atau ibu bapa atau penjaga dalam melaksanakan PDP atau PDPR dan membantu murid menguasai kemahiran dalam unit tersebut. Dalam panduan kepada guru dan ibu bapa ini disertakan pertama, objektif. Objektif memberi maklumat berkaitan apakah yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid dalam unit tersebut. Kedua, tips ibu bapa. Tips ibu bapa memberi panduan kepada guru atau ibu bapa dalam menjalankan aktiviti bagi unit tersebut. Penggunaan bahan bantu belajar atau bahan maujud sangat penting dalam membantu murid memahami sesuatu konsep matematik. Dalam tips ibu bapa ini, disertakan contoh bahan yang boleh digunakan serta apakah aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bagi membantu meningkatkan pemahaman murid. Ketiga, cadangan komunikasi. Cadangan komunikasi disediakan bagi memberi idea kepada guru atau ibu bapa apakah soalan-soalan yang boleh diajukan kepada murid dalam proses PDP atau PDPR. Melalui teknik penyoalan yang berkesan, guru atau ibu bapa dapat mengenal pasti adakah murid telah menguasai sesuatu kemahiran ataupun belum. Selain daripada itu, soalan-soalan ini dapat merangsang murid untuk berfikir dan menggalakkan komunikasi dua hala antara guru dengan murid atau ibu bapa dengan murid. Keempat, perbendaharaan kata.
perbendaharaan kata disediakan bagi memberi panduan apakah perkataan atau terma-terma yang penting yang perlu diberi penegasan dalam unit tersebut. Dalam panduan kepada guru dan ibu bapa juga terdapat fitur kod QR. Guru, ibu bapa atau murid boleh mengimbas kod QR ini bagi melihat contoh video pengajaran guru berkaitan tajuk dalam unit tersebut. Mari kita saksikan bagaimana kod QR ini berfungsi. Fitur seterusnya ialah arahan kepada murid. Arahan kepada murid memberi panduan kepada murid bagaimana untuk melaksanakan setiap aktiviti yang disediakan dalam modul asas numerasi ini. Contoh seperti lampiran ini. Arahan kepada murid menerangkan bahawa aktiviti ini perlu dilakukan bersama guru atau ibu bapa. Murid perlu mendengar nombor yang disebutkan oleh guru atau ibu bapa dan mereka perlu bulatkan nombor yang betul. Nota ibu bapa disediakan pada beberapa aktiviti dalam modul ini. Nota ibu bapa memberi panduan berkaitan bagaimana ibu bapa boleh membantu murid melaksanakan aktiviti tersebut dan juga penerangan berkaitan istilah atau terma yang digunakan. Contohnya nota ini menerangkan maksud istilah tertib menaik agar ibu bapa dapat membantu memberi penjelasan kepada murid sekiranya mereka tidak memahami istilah tersebut. Fitur seterusnya ialah contoh. Contoh disediakan bagi setiap aktiviti dalam modul ini agar membantu murid atau ibu bapa memahami apakah kehendak latihan tersebut atau bagaimana cara menyelesaikan latihan tersebut. Seterusnya ialah fitur status penguasaan murid. Terdapat ruangan untuk ibu bapa merekodkan status penguasaan murid pada akhir setiap aktiviti. Ibu bapa perlu merekodkan tarikh bilakah murid dapat menguasai aktiviti atau latihan itu. Sekiranya murid masih tidak menguasai, aktiviti atau latihan itu perlu diulang sehingga murid benar-benar menguasai kemahiran tersebut. Apakah yang perlu dilakukan oleh guru dalam melaksanakan PDP atau PDPR? Pertama, guru perlu merancang PDP atau PDPR dengan merujuk buku panduan PDP matematik yang disediakan oleh Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, guru perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PDP bergantung kepada potensi murid. Selain itu, guru juga perlu menggunakan bahan maujud bagi membantu pemahaman murid dalam memahami sesuatu konsep. Ketiga, guru perlu merekod penguasaan murid bagi setiap aktiviti PDP. Guru juga perlu memaklumkan kemajuan kepada murid dari semasa ke semasa bagi tujuan meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Apakah pula yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Pertama, ibu bapa atau penjaga perlu menerima maklumat berkaitan pembelajaran anak di rumah. Guru perlu memberi maklumat aktiviti pembelajaran kepada ibu bapa atau penjaga
berkaitan tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam sesi PDP atau PDPR hari tersebut. Kedua, menyokong penggunaan modul ini di rumah. Guru perlu memberi makluman penggunaan modul asas numerasi yang perlu disokong oleh ibu bapa atau penjaga seperti membaca panduan ibu bapa, mengimbas kod QR video pengajaran guru, membantu anak melaksanakan aktiviti pembelajaran berdasarkan maklumat yang diberikan oleh guru dan membantu merekod penguasaan anak di rumah. Ketiga, memaklumkan kemajuan pembelajaran anak di rumah. Guru perlu sentiasa bertanya dari semasa ke semasa tentang perkembangan kemajuan murid daripada ibu bapa. Ibu bapa atau penjaga boleh memaklumkan perkembangan kemajuan anak berdasarkan rekod penguasaan di dalam modul asas numerasi. Sebagai penutup, penggunaan modul asas numerasi ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan sokongan pembelajaran kepada murid-murid tahap 1 semasa sesi PDP atau PDPR bagi mengukuhkan penguasaan kemahiran asas numerasi. Semua pihak termasuk Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, guru dan ibu bapa atau penjaga perlu memberi sokongan penuh terhadap pelaksanaan pemugaran numerasi melalui penggunaan modul asas numerasi kepada murid-murid tahap 1 agar murid dapat meneruskan pengukuhan kemahiran numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih semua. Bye. Kita telah sama-sama menyaksikan penerangan yang panjang lebar daripada rakan saya, Cik Syazana dan juga Puan Nazuha mengenai penggunaan modul yang telah dihasilkan. Untuk makluman, semua bahan berkaitan program pemugaran literasi dan numerasi ini telah dimuat naik ke repository sumberku. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memperoleh kesemua bahan yang berkaitan serta bahan sokongan lain di dalam repository tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ingin saya rumuskan di sini, program pemugaran literasi dan numerasi yang dilaksanakan adalah tindakan proaktif KPM bagi membantu murid, guru serta ibu bapa untuk memastikan anak-anak yang berada dalam kumpulan sasaran dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. KPM berharap melalui webinar ini kami dapat memberi maklumat yang bermanfaat kepada semua untuk melaksanakan program pemugaran literasi dan numerasi ini. Di kesempatan ini juga, KPM ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak terlibat, khususnya guru-guru yang turut sama membantu dalam membangunkan modul asas literasi dan numerasi ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja daripada kami. Sampai kita berjumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum dan terima kasih.